أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan Tuan Imam, kemudian seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat berjumpa lagi pada malam ini dalam sambungan pelajaran minggu lepas mengenai adab-adab yang perlu diambil oleh ibu bapa semasa memukul anak-anak atas tujuan pengajaran, bukannya hukuman, bukannya balas dendam, dan bukannya tempat untuk melepaskan kemarahan, tapi kesemuanya ini adalah tujuannya untuk pengajaran sahaja tuan-tuan. Di mana pada minggu yang lepas adab yang pertama yang telah kita sebutkan, hendaklah anak-anak dipukul pada usia 10 tahun ke atas. Bahkan kita telah baca suatu hadis yang mengatakan bahawa pukulan hendaklah dibuat ketika anak-anak berumur 13 tahun. Itu menunjukkan bahawa ada yang mengatakan paling akhir sekali ialah 13 tahun dan paling awal sekali ialah 10 tahun. Itu pandangan yang disebut oleh para ulama kita berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Lalu pada malam ini tuan-tuan, kita nak melihat berapakah jumlah pukulan itu. Kalau dibenarkan pukul seawal 10 tahun atau selewat-lewatnya 13 tahun, kita nak tahu juga banyak mana boleh pukul ni, boleh piak banyak mana. Kerana daripada data-data dan juga maklumat yang kita perolehi daripada dada-dada akhbar, kita dapati banyak kes-kes di mana ibu bapa membuat pukulan yang jumlahnya lebih daripada yang kita nak baca pada malam ini tuan-tuan. Bukan hanya sekadar pukul, tendang bola. Tidak cukup dengan tendang, kadang-kadang dengan menggunakan alatan-alatan yang menyakitkan dan boleh mencederakan. Ini yang kita nak tengok pada malam ini, supaya ibu bapa tidak lari daripada kaedah pendidikan Islam yang mana telah menetapkan garis panduan. Jika boleh pukul banyak mana, kita nak pukul banyak mana. Setengahnya ikut akulah, anak aku nak berhampas ke lembek pun bukan hanya anakmu. Jangan masuk capur orang, jangan jaga tepi kain orang. Ini kadang-kadang kedengaran ibu bapa yang tidak sekolah, yang tidak tahu panduan dalam membuat pukulan ini. Mereka boleh bercakap atas dasar hawa nafsu dan marah semata-mata tuan-tuan.
Jadi yang kita nak sebutkan pada malam ini ialah jumlah yang paling banyak sekali untuk rotan pihak anak-anak kita tuan-tuan ialah 10 sahaja. Tidak ada ulama yang membenarkan lebih pada 10. Carilah kitab mana-mana sekalipun. Cuba cari pandangan yang kata boleh pihak lebih pada 10 kali. Cuba bawa pandangan ulama mana yang mengatakan lebih pada 10. Boleh kita katakan tak jumpa cari tuan-tuan. Bila hadis Nabi SAW sendiri yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis yang dikeluarkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yujladu fawqa 10 hajaldatin illa fi haddin min hududi. Hadis yang sahih ini tuan-tuan, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh diwatan lebih pada 10 kali. Tidak boleh lebih dari 10 kali kecuali dalam hudud Allah Ta'ala saja. Jadi ini keterangan yang dipakai oleh ulama. Maknanya kesalahan lebih pada 10 ini kesalahan hudud maksiat saja. Kesalahan maksiat Allah Ta'ala saja boleh pukul lebih pada 10. Sedangkan budak-budak tak balik lagi, tak dosa lagi. Kerana itu dia tak boleh masuk lagi dalam kesalahan maksiat. Dia masih lagi dalam ruang pengajaran saja, takzir untuk menjadikannya beradab tuan-tuan. Jadi apabila kita tengok pada keterangan inilah menyebabkan para ulama kita mengatakan tak boleh lebih. Tak boleh lebih ada 10 rotan. Kalau 10 miak pun tak boleh lebih pada 10 miak. 10 kali katok tak boleh lebih. Jangan boleh lebih. Lebih pada tu dosa kita. Katok-katok dosa kita tuan-tuan. Boleh dosa. Orang ajar anak-anak boleh pahala. Habis kata mu ajar anak lebih baik daripada mu sedekah sehari copok. Nak khabar bahawa pahala didik anak lebih molek pada sedekah copok sehari. Kita didik anak pihak lebih pada 10 boleh dosa, takkan boleh sedekah. Boleh bahaya, boleh dosa pula. Ke perbuatan begini kena elok supaya jangan kita melampau melebihi daripada garis panduan yang telah ditetapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok betul-betul ada agama lain boleh buh gini tuan-tuan. Kita tanya penganut agama lain, ada ajaran agama dia, Nabi dia khabar setara tu. Mana boleh pihak anak tapi jangan boleh lebih 10. Ada agama lain boleh khabar setara ni, terperinci ni, tak ada. Ini yang kita kata kan, mana ajaran kita lengkap. Ajaran kita komplit, sempurna, cukup. Bahagian mana kita nak panduan dan petunjuk Nabi ada belaka tuan-tuan. Jadi apa yang kita boleh faham daripada sini bahawa jumlah yang paling maksimum sekali dalam merotan dan pihak anak-anak ini jangan beri lebih sama sekali tuan-tuan. Untuk pengajaran pendidikan ini tidak boleh lebih daripada 10 kali pihak. Jadi malam ni pakat dengar belaka. Malam ni biarlah ibu bapa yang selalu miak anak biar dengar molek malam ni. Lebih pada 10 dosa kita tuan-tuan. Itu paling banyak maksimum. Bukan aku kata suruh buat 10 seorang. Ya faham molek ni. Orang kata 10 kok mu kata ada cukup lagi. Baru apa 6 baru. Mai pak lagi nak buat. Ni kata maksimum. Orang tak suruh bahas sampai maksimum. Kalau kata kalau mu nak paling banyak sekali pun. Kalau mu nak paling tinggi sekali 10 je. Bukan kita kata kena cukup 10. Kena faham molek ni. Mana dah mak pihak mu berapa kali dah. 5 dah cukup kota lagi ustaz kata 10. Tu tak pandai gitu tu.
Tak mikir orang kata ni 10 ni paling paruk sekali. Kalau mu nak pukul paling paruk, mu nak waksa pun tak apa, 2 pun tak apa. Perlu ada 3, perlu ada 4. Tapi nak kau jangan lebih 10. Hak tu hak orang cakap malam ni. Jangan kita bila orang kata tak boleh lebih pada 10. Allahu akbar. Kira tak mau biar cukup 10. Ali rotang biar 10. Kalau dak siapa ajak dia kata. Lah dak cukup 10 ni puasa. Dak boleh nak tidur. Nak ada gitu. Atau orang biar lembek baru boleh tidur dia. Ni yang kita sebut bahawa ini kesalahan tuan-tuan. Bila barang yang perlu dua-dua je. Barang yang perlu saja. Cikgu sekolah melihat bahawa perlu sekali je. Sekali sudahlah. Kalau sekali rotang atas tangan kepma sekali. Sekali lah apa nak cukup 10 je. Orang dah ajar gitu. Cuma nak khabar bahawa kesalahan hudud melibatkan maksiat baru boleh lebih daripada 10. Ada pun kesalahan budak tak boleh bubuh lagi dalam kesalahan maksiat hudud. Dia kesilapan yang melibatkan pada adab, akhlak, yang mana ianya mestilah bawa tuan-tuan daripada 10 ke bawah. Inilah yang diajar oleh agama kita, semacam mana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian lagi kita dapati disokong hadis ini dalam Musannaf Abdul Razak. Dalam kitab Musannaf Abdul Razak juzuk yang ke-7 muka surat 412, di mana dalamnya disebut la uqubata fawqa asyrati aswab illa an yakuna fi haddin min hududillah. Lebih kurang saja keterangan lebih kurang dalam Musannaf Abdul Razak pun sama juga dengan Bukhari tadi, lebih kurang, iaitu katanya tidak ada hukuman melebihi 10 kali bedah. 10 kali bedah, tak ada lebih pada 10 kali bedah tuan-tuan, kecuali kesalahan yang melibatkan hudud, kesalahan maksiat yang termasuk dalam kesalahan hudud Allah Subhanahu wa taala. Itu yang telah termasuk dalam ruang maksiat kepada Allah, barulah lebih daripada 10 rotan, 10 kali bedah, 10 kali piak. Itulah tuan-tuan, biar kita beri perhatian pada malam ini. Jangan bahang anak sewenang-wenangnya. Jangan kata ikut suka hati. Jangan pukul tanpa mengawal diri ini dan mengetahui dengan jelas adakah kita masih lagi dalam garis panduan yang diizinkan oleh Nabi, atau kita telah terkeluar daripada garis panduan yang sebenarnya. Oleh kerana ini tuan-tuan, Al-Imam Al-Bukhari semasa membawakan hadis tadi, hadis yang mengatakan bahawa tidak ada pukulan lebih pada 10 kecuali dalam hukum maksiat hudud Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari menamakan hadis tadi di bawah tajuk At-Ta'zir wal Adab. Imam Bukhari bubuh tajuk ta'zir dan adab. Kerana apa? Kerana Imam Al-Bukhari bubuh gitu tuan-tuan. Kerana ia nak beritahu bahawa ini hanyalah sekadar untuk nak berikan anak-anak beradab saja, nak baiki adab. Bukan nak ukur salah, bukan nak salah. Ta'zir tadi adalah bertujuan untuk dia beradab saja. Kerana itu tak perlu banyak. Kalau hak ukur kesalahan, tu tengok kepada jumlah dia lah. Nak watang berapa, ada jumlah dia. Nak ta'zir tu ada jumlah ta'zir berapa watang. Yang mana dia tidak terhad dengan 10 tadi. Tapi hak ning tujuannya adalah ta'zir wal adab, kerana nak berikan adab. Kerana itu jumlahnya jangan banyak tuan-tuan. Macam garang dalam gandum yang kita sebut minggu lepas lah. Garang dalam gandum dia tak boleh banyak. Katok-katok ni tak boleh banyak. Kerana adab ini boleh diperolehi bila cukup gandum dengan jumlah garang biar cukup, baru jadi adab.
baru jadi sedap. Garang dengan gandum jumlahnya biar kena, biar tepat. Jangan banyak gandum, garang tak ada langsung, lalu jadi tahu. Itu jadi mata budak tu. Kurang garang tu. Banyak-banyak hak dapat ti tu. Tu kurang garang orang panggil. Jadi membesar dia dan tak pernah di buku, tak pernah di rotan. Tu tak cukup garang orang panggil tu. Ada juga hak garang banyak sangat, masih pekok. Jadi bila besar kau, linga dia dipekok. Orang garang banyak sangat, panggil masih pekok. Bila masih pekok ni kata benda-benda apa pun dia tepu dah. Jadi pekok dah linga dah. Dia ada apa dah besar. Ni kerana makan parut sangat. Makan garang banyak sangat masa kecil. Nyebahan apa pesa. Kau ni nyebahan apa lembek kawan tu. Dia tak ada benda dah gini. Kita buat takut budak di benda dah. Kita buat amarang budak dia apa dah dia makan hak masing kali dah. Itu tak boleh beri. Parut sangat tak boleh. Bak masing sangat tau. Jadi beri hak lain tak berasa. Tak berasa. Tak boleh juga kalau merasa beri hak masing sangat. Jadi tak berasa. Pergi mana-mana minta garang tu. Pergi makan mana-mana minta garang tu. Makan laksa. Minta garang. Orang lain molek ada tau. Dia minta garang lagi. Tengok. Biasa makan masing sama. Biasa makan masing. Gitulah. Makan laksang. Makan laksa. Nak garang sama. Mana-mana tepat. Mana kena sedia garang kau untuk dia. Kenapa? Kerana biasa makan hak masing. Gitulah budak-budak hak biasa makan nyata. Godang dan piak banyak ni. Tak guna tau. Tak guna dah. Pas pada tu mak ayah nak nasihat, nak takut tak guna dah. Akhir kali jara lah. Hak tu akhir kali. Godam dalam jara pula. Barulah. Masing lebih pada hak tu lagi. Tu hak masing lagi. Tu dia nak hak masing lagi. Ini yang kita kata ke mana. Bila anak dah rasa masing pekok, jadi pekok linga. Akhir hak masing jadi something. Ini menyebabkan akhirnya tuan-tuan tidak lagi guna untuk kita nak pergi amaran, nak getok, nak nasihat. Tak guna dah. Apanya hak gini masuk balai hak gini. Masuk penjara. Dia hukum polok nak hukuman lebih berat. Barulah rasa sikit pengajaran kerana dia telah merasai masa kecil dan dihukum sebegitu teruk. Akibatnya rotan dan piak biasa tidak memberi bekah pada anak-anak yang sebegini tuan-tuan. Jadi Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia memberi komentar kepada tajuk yang dibuat oleh Imam Bukhari tadi itu At-Ta'zi wal Adab. Dia kata tujuan daripada adab yang disebut oleh Imam Bukhari dalam tajuk tadi ialah untuk memberikan pengajaran adab. Itu tujuan dia. Kerana apa? Kerana ta'zir di sini bukan kerana maksiat. Bukan kerana nak betul maksiat, tapi tujuannya untuk nak baiki adab saja. Oleh kerana itulah guru dan juga ibu bapa menggunakan kaedah tadi itu bawah pada 10. Kerana mereka bukan pelaksana kepada hukum-hukum hudud. Mereka hanya nak beri adab saja kepada anak-anak di bawah jagaan mereka. Ini pendapat yang dipakai ramai. Walaupun kita dapati bahawa ada pandangan yang lain yang mengatakan jangan lebih daripada 3 kali. Ada tuan-tuan. Hadis Nabi SAW tadi telah menghadkan jangan lebih daripada 10. Kalau lebih pada 10 dah tukar dah. Bukan nak ajar. Dia panggil hukuman hudud dah. Tu. Mereka mengatakan bahawa lebih pada 10 ni hukuman. Bukannya nak ajar. Namun demikian kita dapati pandangan Qadhi Shuraih. Salah seorang daripada ulama terkenal zaman dahulu di kota Kufah. Itu Qadhi Shuraih. Dia Tok Qadhi. Dia ini menjatuhkan hukum. Dia kata tidak patut pukul budak-budak kerana ngaji Quran.
Kerana belajar Quran ni salah apa, jangan katak lebih pada 3 kali. Kerana dalil dia melihat Nabi SAW dipeluk oleh Jibril 3 kali saja dalam gua Hira. Dia kata tu Qadi Shuraih. Qadi Shuraih kata dalam bab ngaji Quran ni, kalaulah bengak setara mana pun anak kita payah nak faham pun jangan wipik pada 3. Moga Nabi kita pun Jibril 3 kali je. Nah, itu bila Jibril memeluk Nabi kita, suruh baca Iqra. Nah, bila suruh Nabi kita baca, Nabi kita tak tahu. Dah lah tak tahu nak baca. Benda apa hak nak baca pun tak tahu dah. Ma ana biqari. Ma ana biqari. Dah lah dia tak tahu baca. Benda apa pula hak nak baca pun tak tahu juga. Banyak sangat nak baca pun tak apa. Dia nak kawal bahawa 3 kali Jibril buat pada Nabi. Jadi kata Qadi Shuraih ni jangan lebih pada 3. Kerana kita mengambil panduan yang dibuat oleh Jibril kepada Nabi SAW dalam gua Hira ni tak lebih pada 3. Ini bagus je. Kisah Quran punya pasal ni, kisah ngaji ni untuk maslahat dia. Bukannya kisah melebatkan tak tidur. Bukannya kisah main luar pagar. Bukannya kisah melebatkan tengok TV lama. Ni masalah hang ngaji dia, masa depan dia, maklumat, ilmu, pengetahuan yang perlu ada pada dia sebelum dia membesar, supaya dia ada perlembagaan dan peraturan dalam hidup dia berpandukan pada firman Allah dan kalamullah. Jadi apa yang dipahami oleh Qadi Shuraih daripada cerita itu menunjukkan bahawa Qadi Shuraih berpendapat bahawa kalau kes melibatkan pada agama Quran apa ini, jangan bahas lebih pada 3. Ada tok guru Quran boleh ambil faedah lah. Cikgu-cikgu ngajar Quran boleh ambil faedah lah. Jangan lebih pada 3 lah. Hak ngajar matematik sains kok lagi. Hak ni hak Quran, hak ni hak nak makan semua hidup ni. Hak nak makan semua hidup ni. Ni yang kita sebut ngaji Quran ni nak makan semua hidup. Nak makan semua hidup pun 3 kali je. Tak boleh lebih. Ada pun orang ngira matematik, orang sains tu nak makan jember ke masuk kubur je. Wah, masuk dalam tu tak akal dah tu. Tak hanya dah campur-campur darah ni. Dah main bahagi apa tak ada dah. Ingat baik bahawa Quran ia nak pakai lama sama hidup. Masuk dalam kubur pun nak pakai lagi. Hari akhirat apa Quran beri syafaat pada dia, manfaatnya jauh. Tapi dalam keadaan demikian pun Qadi Shuraih kata bahan 3 kali sudahlah. Letak 3 kali je. Tu kalau perlu. Kalau perlu kita sebut ni. Kalau tak perlu, anjak dulu. Anjak dulu seperti yang kita sebut minggu lepas. Umur 11 tak kata lagi, sebab tak perlu lagi. Umur 12 tak perlu lagi, biar dulu. Umur 13 tu akhir sekali kita boleh tahan sabar dengan budak tadi umur 13. Hadis Nabi kata. Dan memukul ini sampai pada balik. Tak semayang, tak puasa ni biar sampai balik dan matang, barulah habis tanggungjawab ibu bapa apabila dah balik dan matang. Apabila dah sampai tahap balik dan matang tadi tuan-tuan, kita bahang juga pelepahnya naik tak kepala. Kerana kita dah bermuamalah dengan orang yang dah reti dah. Orang yang dah tak boleh terima mudah-mudah tindakan kita pada dia, kena ubah dah. Bila dah balik ni tak boleh pakai dah. Wah piak, wah katak dah boleh dah. Kerana lengan dia panjang pada lengan kita. Kita hulu dah sapa lengan dia sapa dah muka kita. Tu bila dah balik, kita lengan panjang mana sangat dah. Capung darah tinggi keciman ni rekong lengan dia. Dah apa tegak mana. Dia baru lagi lengan ni baru. Sedap ulu dia. Kita ulu separuh, dia ulu hafal dah muka kita dah. Ni yang kita kata bila balik ke tak boleh dah nak pakai buah ni, tak boleh pakai dah.
Jangan duk pakar. Ni banyak ibu bapa hak tak reti ni. Banyak yang kita temu ibu bapa yang tak reti pakar buah ni lagi. Budak balik pakar buah ni lagi. Ni makan tanah orang tu bahan tuang ke? Bahan tuang ke benda orang ke? Tahu. Makan tuang, senjata makan tuang orang ke ni. Tahu. Kerana umur kita sebut miak ni habis dah. Balik habis dah. Ada kena faham kita macam umur muda dulu. Dia ke gagah kita tak boleh selis sikit nak piak saja. Anak dah dewasa dah. Gagah dia banding dengan kita ni. Tuan-tuan. Kita bawa motor uyung. Kita bawa motor sikap pun uyung kadang-kadang. Anak duduk belakang, ayah bawa depan. Uyung. Mata pun kelabu. Double line nampak pak. Orang nampak dua je. Pak nampak double line tu. Nak kata orang hak gini. Dia nak kata tak kena lah. Kan itu bila dah sampai balik mu jangan duk main wah kata ni. Kita tak cakap tajuk ni lagi tuan-tuan. Tajuk ni kita sebut bahawa ketika umur 10 dan sebelum balik. Ini proses yang mana kita sebut bila semua tindak tanduk yang dulu telah kita ambil. Langkah-langkah kita sebut dulu kita ambil. Betul dulu maklumat. Tunjuk pula depan dia. Tak boleh juga pegang linga. Tunjuk pula alat miak di rumah. Tu nak kabur langkah-langkah yang telah banyak kita sebut dulu. Bukan main katak lalu. Ini yang kita sebutkan tuan-tuan nak jadi mak ayah. Bukan senang. Ada ingat anak-anak muda nak jadi amak ayah ingat muda. Anak kita rupa TV. Beranak ada remote senang. Beranak tu bik remote tu. Kita pegang remote tu senang. Nak suruh gerak tak tekan dah. Nak suruh berhenti tak petek pula rupa TV ruannya. Nak suruh jadi gitu anak kita. Ada orang itu tukar siaran tu nyeretak kita dah lah. Tak usah nak buat benda-benda yang lain lagi. Jadi apa yang disebut oleh Qadhi Shuraih di sini ada kewajarannya tuan-tuan. Melihat kepada kisah Nabi SAW di Gua Hira sebagai dalil bagaimana jangan memukul ataupun jangan kita membuat sesuatu yang boleh mengganggu kepada anak-anak dia lebih daripada 3 kali ini. Dan kalau dilihatkan juga dari pandangan yang lain lagi tuan-tuan, terutamanya pandangan Fadilatul Syekh Muhammad Khadir Hussein ni, dia pun melihat bahawa 3 je dia kata. Tapi berlaku suatu kejadian yang menyayak hati, kata Syekh Muhammad Khadir Hussein, ulama Mesir ni. Dia menceritakan pemandangan yang pernah dia tengok. Syekh rahimahullah ini dia bawakan pada kita suatu cerita yang dia pernah tengok, pengalaman dia tuan-tuan yang menyayak hati. Dia kata ada beberapa orang yang seolah-olah macam sewi lah. Maknanya orang yang tidak waras bila memukul kanak-kanak, bila memukul budak-budak, mereka ini menggunakan cara dan juga banyaknya pukulan seolah-olah tidak ada belas kasihan langsung. Yang inilah yang mana diceritakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Al-Khadir Hussein rahimahullah. Dia cerita pada kita di zaman dia, dia tengok diri tuan-tuan. Apa yang dia sebut ni tak jauh dari zaman kita ni, bukan benda pelik. Apa yang disebut oleh Syekh Muhammad Khadir ini tuan-tuan, bukannya perkara yang pelik, berlaku juga pada zaman kita ini. Dia kata zahabtu ila al-jami' al-azhar li azan al-asr wa antadabtu litahiyyati makanan baina majma'ain li ta'lim al-Quran. Kata Syekh Muhammad Khadir ini, pada suatu hari aku pergi ke masjid Universiti Azhar, Jami' Azhar. Universiti Azhar ni asalnya masjid.
Dia orang belajar dalam Masjid Al-Azhar ni. Jadi aku pergi ke Masjid Al-Azhar. Zaman dulu masjid lah, hari ni dah jadi universiti dah. Dah mana berkembang dan menjadi pusat pengajian terulung lah di kawasan Timur Tengah dan dalam dunia Islam kita ini. Jadi kata Syekh Muhammad Khadir, dia melihat sendiri di Azhar, di Masjid Al-Azhar sendiri. Itu dia kata, saya pergi untuk nak azan asar di Masjid Azhar, Universiti Azhar lah. Dan saya cari tempat nak sembahyang tahiyatul masjid dulu. Bila saya masuk ke dalam masjid tu, cari tempat untuk tahiyatul masjid. Cari tempat yang sesuai lah. Ada sutra ni, ada dinding, ada tiang. Situ tempat molek kita sembahyang, ada sutra. Ni dah cari tong piti kat mana. Mayang belakang tong piti ada kat mana tong piti, situ tempat mayang sunat dia. Ni nak kamu mayang pun ala ke tong piti, nampak sangat kiblat ke arah piti dia. Ini dia cari tempat yang sesuai. Dia kata, lalu dia sampai suatu tempat di antara dua perhimpunan kelas untuk mengajar Quran. Jadi dalam Masjid Azhar tu ada tempat Tok Guru mengajar Quran ke budak-budak. Jadi kebetulan dia nak membayang sunat tahiyatul masjid, dia dapat tempat tu antara celah-celah dua tempat halaqah pengajian Quran tadi. Jadi katanya, fansyaqqa sadri asafan li ahadil muallimina idh kana la yada'ul asa min yadihi. Hati aku, dia kata, hancur. Hati ni hancur luluh. Sedih tengok. Hati mana menyayak hati sungguh, dia kata. Tengok ada seorang guru yang tak lekang-lekang katok dengan pemukul dah. Mana katok ni. Ni dia tengok diri dengan mata dia, nak pergi basuh. Ni Masjid Azhar. Jadi masa nak mayang sunat tahiyatul masjid, mata duk tengok ke Tok Guru. Tok Guru Quran ni. Jadi katanya hancur luluh hati ni tengok dengan budak sebesar itu, dengan Tok Guru hak tua tu, yang mana la yada'ul asa min yadish, mana pegang pemukul, pegang alat minyak tu, dah buang-buang pukul. Allah, teruk sungguhlah. Ni kejadian zaman Syekh Muhammad Khadir Hussein rahimahullah, ulama Mesir zaman dulu, cerita di Masjid Universiti Azhar sendiri. Jadi benda ni tempat orang sekolah, orang ngaji ni. Ni bukan orang ulu ni. Ni kan jadi masa tak pergi sekolah, orang ngaji dah ni. Tempat Tok Guru hak reti Quran apa, patut Quran hak baca tu masuk dalam body dia. Makna kurang-kurang ada dah sikit sebanyak aura tu, kurang-kurang ni. Kesian korang tu biar ada juga. Moga Quran kan bawa rahmat, alamnya ada syifa, dalamnya ada penau. Tadi Tok Guru ada kata tak berhenti. Wala yafturu ay yaqra'a biha junubal atfali wa zuhurihim bima malakat yaduhu minal quwwah. Dia tak henti-henti pihak pukul pinggang budak-budak dan belakang sekuat yang dimiliki dia. Kuat reng dia ada setara mana je katok habis reng apa kita. Ana setakat boleh katok muka reng kuat dah. Kadang-kadang ini juga terjadi di tempat-tempat yang tidak terkawal ni. Tidak terkawal, yang melibatkan tempat-tempat swasta yang tidak terlibat dengan formal. Pengajian tidak formal ada. Benda-benda gini tuan-tuan. Di sekolah ni lain sikit. Ada bukan tak ada di sekolah, tapi tempat-tempat yang tidak formal, pengajian yang mana tidak terikat sangat dengan peraturan ni. Itu yang berlaku kadang-kadang di negeri yang tidak berdaftar pun ada juga.
Yang berdaftar ni lain sikit. Ada insurans pun. Yang tak berdaftar kan, boleh lah. Tengok anak-anak balik tidur lembek, nangis, esok bunyi malam-malam, sok-sak. Mak ayah tak ada sedar. Mak ayah penting kerjaan dia saja. Nak jadi apa tu tak ada kisah dia. Hari katanya tuan-tuan, dia pukul dengan sekuat tenaga. Nabi orang sekuat tenaga. Ya, yang mana aku lihat kadang-kadang terlopak-lopak budak tu lari. Budak tu. Takkan nak tadah gitu. Orang kata dia lopak lari. Mana tak tahan lah tu. Kalau tahan, takkan duduk situ. Dia kata warubbama qafaza as-sabiyyu abiqan min waj'i ad-darbi alladhi la yastati'u lahu sabra. Dan kadang-kadang aku tengok terlopak-lopak budak itu lari kerana kesakitan yang dia tidak dapat nak tahan lagi. Anda nak tahan, nampak lari. Ada orang tunggu. Dia kena sakit gini tunggu. Apa faedah? Apa tahu dah gini sedak ya kata tunggu. Aku tengok apa budak lari petir perang. Kau dah melompat. Tak tahan dengan pukulan yang dibuat oleh guru tadi tuan-tuan. Tapi fayasibu fi asarihi bi khutuwatin sari'ah wa yajliduhu bil maqra'ah jaldan qasiyan hatta qultu li azhari kana bi jambi man jalasa iza hadhihi al muz'ijat faqad zalama nafsah. Dia kata guru pula kerja, tak puas hati lagi tengok anak murid lopak lagi kerja. Kerja main kerja maknanya. Itu tengok. Boleh kata orang tak puas kerja lagi tengok budak lain dia menerpa kerja budak-budak tadi dengan berlari laju, kemudian memukul lagi dengan pukulan yang lagi teruk. Lagi ke mana kau kerja kau nak panas hati nak kau paruk. Ada kerja dengan pukulan yang benar-benar menyakitkan tuan-tuan. Sehingga kan aku kata pada seorang pelajar Azhar yang ada di tepi aku, kata Syekh Muhammad Qadir, aku kata kepada pelajar Azhar yang ada di tepi aku tu, ataupun orang yang bertanggungjawab di tempat tu, aku kata pada dia, kata aku orang yang berada di tempat sebegini dia zalim diri dia tak? Tu guru tu zalim diri sendiri. Nak mengajar nak pahala tapi boleh dosa. Nak kata tengok zalim diri sendiri, kita nak baiki tapi dalam masa kita tak sedar tadi boleh dosa rupanya tuan-tuan. Kemudian aku teringat balik pernah aku bagi khutbah, kata dia. Syekh Muhammad Qadir ni dia seorang qadi. Dia kata pernah aku bagi khutbah ada mengajar anak-anak. Di mana pernah ketika aku jadi qadi, aku sebutkan dalam khutbah itu bagaimana perlunya kita buat berlembut, perlunya berlembut dengan budak-budak. Dan janganlah guru itu menambah hukuman jika perlu sekalipun. Jangan dia tambah lebih daripada 3 pukulan tuan. Dia pernah khabar dalam khutbah Jumaat dia masih jadi tok qadi. Dia khabar pada orang ramai dalam khutbah tu mana-mana guru tak sepatutnya walaupun dia dalam keadaan terpaksa. Walaupun dalam keadaan terpaksa dia kata jangan beri lebih daripada 3 pukulan. Dan juga aku beri ingatan amaran dalam khutbah itu jangan gunakan alat seperti ranting, pokok alaul, kok badak. Ni antara ranting yang kira kerah dengan barang ni pecah kulit jangan ambil. Dia kata ranting pokok tu jangan duk ambil. Dia ambil hak lembut-lembut sudahlah. Jangan duk ambil. Ada ranting pokok badang yang habis, yang kering ranting tadi. Jangan. Dan ada buku pula. Ada buku ranting pula. Jangan duk ambil hak gitu. Apabila selesai aku khutbah, ada beberapa orang guru yang menghantar surat layang kepada aku
melalui pos mereka mengatakan dalam surat layang itu, kamu ni telah seolah-olah memanjakan anak-anak murid, kata dia. Kamu ni seolah-olah buat kami rasa salah, kata anak-anak lama dia. Itu. Mana bila cikgu dengar tu, mana ramai hak lebih pada 3. Dia kata khutbahmu tadi menyebabkan kami rasa salah lama ni, seolah-olah kami ni dosa, dia kata. Tapi inilah hakikatnya tuan-tuan. Bila kita melihat kepada pandangan ulama kita yang menyeduh daripada hadis-hadis dan juga daripada sejarah Nabi, kita dapati bahawa ada yang kata 3 sudah lah, jangan lebih pada 3, paruk dah 3 tu. Nabi pun Jibril dah buat lebih pada 3. Padahal Quran bukan perkara kecil, wahyu Allah, ini pun dibuat 3. Maka pandangan-pandangan sebegini perlu diambil perhatian oleh mana-mana ibu bapa pendidik dan juga orang yang ada mendidik anak-anak di bawah dia, supaya kita faham bagaimana semangat yang cuba dibawa oleh para ulama kita dalam mendidik anak-anak perlulah tepat semacam mana yang